Okey, research saya adalah dalam bidang hormon. Jadi apa yang saya nak discuss dekat dalam sini yang berkaitan dengan result ni juga adalah ada kaitannya dengan hormon lah. So saya nak anda kalau ada apa-apa persoalan lepas ni boleh contact sama ada PM saya ataupun boleh contact coach anda yang ataupun yang kawan anda yang invite ke sini lah. Okey, sebab malam ni cuma santai saya akan cuba habiskan. Slide saya ni ada banyak. Tapi saya akan cuba habiskan lebih kurang, sorry ya. Okey, so slide saya ada banyak. Actually saya akan cuba habiskan dalam masa 1 jam lah kalau boleh. Okey, so you all clear ke ni? Nampak tak video saya? Okey ke? Sebab saya rasa ada gangguan. Oh okey. So dah okey ke? Kak Dona okey tak Kak Dona? Okey, video okey? Suara okey Okey, nampak dan dengar dengan jelas. So saya minta kalau boleh you all offkan mic masing-masing sebab ada gangguan-gangguan yang saya memang mengganggu lah sebenarnya. Okey, first of all, ni untuk pengetahuan anda ni bukan kucing saya lah, ni kucing daripada internet saya ambil tapi ada iras-iras kucing kami. Saya nak mula-mula sekali kita faham kenapa sebenarnya kita kena buat pemeriksaan darah sebab sebenarnya ramai daripada kita dekat sini masih lagi ada ketakutan ataupun fobia nak buat. Betul tak? Kita rasa macam tak nak pergilah, takut nanti kalau ambil darah, tengok nanti ada penyakit apa-apa, kita tak sanggup nak hadap. Sedangkan benda tu adalah realiti yang kita kena hadapi. Baik kita buat daripada kita simpan kita punya fobia kita. So kita buat pemeriksaan darah ni pertama kita nak kesan diagnosis dengan staging. Maknanya kita nak tahu sebenarnya penyakit ni apa. Yang kedua, bila dah tahu penyakit, dah tahu stage dia, maknanya tahap mana penyakit ni, kita boleh plan rawatan kita. Okey? Dan yang ketiga, bila kita dah buat rawatan, kita nak follow up kesan rawatan, kita nak follow up dan kita nak analisa kita punya respon pada treatment kita tu. Yang tu pentingnya kita buat pemeriksaan darah. Okey, kenapa buat pemeriksaan darah? Saya nak anda juga aware ni. Setengah orang dia rasa macam dia tak gemuk. Dia rasa macam orang gemuk, orang yang obese, orang yang overweight sajalah yang buat blood test ni. Aku kurus je, aku slim je, aku tak payah buat blood test. So be careful be careful sebab kadang-kadang orang yang ada masalah orang yang ada masalah dalaman dia tu. Okey, dekat luar nampak okey, kita panggil tophi thin on the outside, fat in the inside. Dekat luar nampak slim, nampak kurus, tapi dekat dalam penuh lemak. Ataupun daripada bahasa medikal satu lagi kita panggil MONW, metabolically obese normal weight. Berat dia normal lah, nampak daripada segi luar normal, tapi dekat dalam metabolik dia tu dia adalah sebenarnya obese. Okey, ataupun kita panggil ni obesity paradox lah, obesity paradox. Okey, BMI dia kecil je, less than 25 tapi BMI ni adalah poor predictor ataupun dia adalah satu tanggapan yang lemah untuk menentukan tahap kesihatan kita. Sebab BMI dia tak ambil ukuran lemak. Dia cuma ukuran tinggi dengan berat. Okay, so that's why darah ni, pemeriksaan darah ni amat penting untuk kita tentukan sebenarnya kesihatan dalaman kita. Okay, siapa pernah dengar ni skinny fat? Skinny fat ni adalah orang yang sebenarnya, yang tadilah yang saya kata tu, orang yang dalaman dia adalah sebenarnya tinggi sangat lemak ataupun keradangan, tak sihat. Tapi dekat luar kita nampak dia sebagai macam maintain, fit saja, sihat. So ni adalah kita panggil skinny fat. Okey, dan ada banyak jurnal lah sebenarnya, saya just bagi ringkasan je, banyak jurnal yang memang dah buat kajian orang-orang yang ada masalah lemak ataupun keradangan yang banyak dekat dalam ni,
sebenarnya dia adalah orang-orang yang perlu berjaga-jaga. Sebab benda-benda ni dia akan berkaitan dengan banyak penyakit-penyakit metabolik ya, ataupun kita panggil jenis-jenis penyakit kencing manis, darah tinggi, ataupun orang kita panggil apa? 4 sekawan, 5 sekawan, berkawan-kawan. Tu adalah penyakit-penyakit yang biasanya berkaitan dengan kesihatan dalaman yang tak mantap. Okay, so apa yang kita perlu buat? So benda ni sebenarnya untuk pemeriksaan kesihatan kita ni, malam ni saya just nak bincang result darah. Banyak lagi benda lain sebenarnya yang kita kena buat lah. Physical examination, kita jumpa doktor, doktor check. Ada orang buat x-ray, okay? Ada orang buat MRI, buat CT scan. Tapi yang paling basic adalah kita check darah dulu, pemeriksaan kesihatan. Minimum setahun sekali. Okay, siapa yang boleh buat 2 kali setahun itu adalah lebih baik. Okay, tapi kalau boleh buat setahun sekali tu pun dah cukup cantik dah. Siapa sini yang memang kalau buat setahun sekali, boleh buat pengakuan tak? At least. Ataupun mungkin ada yang dah 5 tahun dah tak buat sekali. Tu bahaya. Okay, at least mesti buat setahun sekali. Tapi ada kalanya kalau kita buat setahun sekali, kadang-kadang kita tak tahu nak refer. Ataupun kadang-kadang kita nak baca pun tak tahu macam mana. So tu yang sedihnya. So kita buat blood test dan make sure kita tahu interpretation blood test kita supaya dia tak jadi sia-sia. Okay, sebab buat blood test ni bukannya murah so make sure kita tahu interpretation dia. Okay, ramai orang tanya bila buat blood test ni perlu berpuasa ataupun tak? Okay, ada soalan ke you all? Setahun sekali, very good. Anwar, adik saya ni memang kena buat lah. Kalau tak buat, kenalah dia tu. Okey, Dr. Imah buat. Okey, bagus. So, very good. Setahun sekali Kak Eti buat. So, perlu atau tidak kita berpuasa untuk buat blood test ni? Actually, dia bergantung pada jenis ujian lah. Ujian apa yang kita nak buat sebenarnya. So, dia bergantung. Ada yang perlu puasa, tapi kalau yang perlu puasa tu sebaiknya 8 hingga 12 jam lah. Maknanya malam lah kita tidur pukul 10 malam tu. And then terus pagi esok pukul 8 pagi kita terus buat blood test. Yang tu yang terbaik. Okay, sebab tu adalah bacaan yang lebih tepat lah kita dapat. So biasanya bila kita buat blood test, kita ambil darah bahagian vein, bahagian vena ataupun dekat bahagian lengan, antecubital fossa ni dekat sini. So bila ambil darah dekat sini dia adalah lebih tepat. Dan jangan risau sebab kita ambil darah ni daripada venous ataupun salur darah yang dekat luar saja, dekat superficial. Bukannya salur darah yang dalam, arteri dekat dalam. Ada juga yang kita ambil daripada dekat dalam. Tapi itu adalah untuk investigation lain. Tapi untuk biasa-biasa kita cuma ambil dekat bahagian vein dan insya-Allah dia tak sakit lah. Sakit sikit je. So hari ni, apa yang kita nak belajar sebenarnya hari ni? Yang pertama, cara senang dan lengkap untuk baca keputusan ujian darah. So most probably saya tak dapat nak habiskan semua slot ni sebab biasanya kalau saya bagi talk full blood test ni adalah whole day, 1 hari. 1 hari maknanya dalam 7, 6 atau 7 jam the whole day tu untuk habiskan semua. Dan insya-Allah akhir bulan ni saya dah bagi date 2 hari berturut-turut kita akan buat kelas untuk belajar bacaan result darah secara intensif. Yang tu kena register. Maknanya kena bagi nama kena bagi nama dan syarat kena ada blood result. Untuk masuk yang kelas 2 hari akhir bulan ini. Kelas percuma saja. Cuma saya nak komitmen anda untuk mendaftar dan untuk ada blood result masing-masing. So sila kontak kawan anda yang invite dekat sini sebab yang tu pada 2 hari tu saya akan ajar in detail. Hari ni yang kita belajar pada malam ni cuma about 5 to 10% saja. Saya bagi sikit je, stop add je. Okay, supaya kita tak makan masa banyak lah. Kalau tak nanti pukul berapa you all tidur nanti. Dan pada malam ni saya just nak highlight bacaan penting saja yang kita kena perlu ambil tahu. And then apa langkah dan tindakan susulan yang penting yang kita kena ambil selepas kita tengok blood result. Okay. So ni adalah biasanya flow ataupun urutan yang kita buat sebelum kita baca satu-satu ujian darah. Sebab kadang-kadang bila kita ambil blood result tu, kadang-kadang tengok bukan nama aku lah, kena check nama. Sebab kadang-kadang dia tersilap bagi nama patient lain. So make sure kita tengok nama dengan data ID kita tu, maknanya tarikh dan sebagainya tu adalah kita punya.
bukannya orang lain punya. Dan nama ujian tu contohnya yang kita buat masa kita register hari tu, kita buat contohnya full blood count, liver function test, semua tu betul benda tu. Okay, so check semua nama lab, nama hospital lah, nama doktor tu penting jugalah untuk yang memesan ujian tu, yang tu penting juga. Sebab kita nak refer balik. Okay, dan imbas sekali lalu, kita tengok dulu, mungkin ada 2-3 helai result tu, kita imbas sekali lalu untuk kita tengok bahagian-bahagian yang mungkin ada star, mungkin ada bold, ataupun dia tulis kadang-kadang HL, high, low. Just glance through sekali lalu dulu tengok sebelum kita baca satu-satu. Dan kita tak perlu hafal normal value sebab setiap result darah tu dia ada dia punya normal value dia. Kita cuma rujuk kepada normal value dekat tepi tu. Nanti saya tunjuk apa maksud normal value tu. Okey, cuba tengok ni. Kita orang dewasa kita ada 4 hingga 6 liter darah setiap orang about 80% of our body fluid tu adalah darah. Tengok ni. Ni adalah botol yang 5 liter kan, botol air ni. Ni banyak ni sebenarnya darah dalam badan kita ni, 5 liter. Banyak ke sikit tu? Banyak. Dan ini adalah composition darah kita. Cuba tengok composition darah kita ada plasma. Okey, biasanya bila kita nak check darah tu, bila dia dah ambil darah dekat sini, dia akan bawa ke lab dalam dalam tabung uji tu dan dia akan centrifuge ataupun dia akan pusing. Dan bila dia pusing tu, dia akan asingkan bahagian, 2 bahagian iaitu kita panggil dekat bawah ni adalah sel-sel dan dekat atas ni adalah bahagian liquid, bahagian yang air. So yang sel-sel ni terdiri daripada mainly sel darah merah dengan sel platelet, sel pembeku, dan dekat tengah ni dia ada sel darah putih, dekat atas ni adalah plasma. Ni tak payah tahulah. So ni briefly komposisi darah cuba you all tengok. Blood, 10 pints of life force, coursing through thousands of miles of arteries, veins, and capillaries. Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. Our red blood cells carry oxygen and nutrients. Our platelets stop bleeding and help to heal our wounds. Our white cells protect us against infection. And the yellow liquid plasma in which they are suspended carries an array of proteins that regulate bleeding and clotting. Okay, so tu semua adalah komposisi ataupun kandungan darah kita. Subhanallah, kita tak nampak So benda tu yang everyday yang duduk dalam badan kita. Okay, so bila kita cek darah, kita nak tengok kita punya keputusan darah kita, ni adalah 3 benda yang utama yang kita tengok biasanya. Sel darah merah, sel pembeku ataupun platelet dan sel darah putih. Saya go through sekali lalu So fungsi sel darah merah ni adalah untuk bawa oksigen dan makanan ke seluruh badan kita. So bentuk sel darah merah kita, kalau siapa yang belajar bio tu dia tahulah bentuk macam donat yang tak ada lubang. Bentuk macam donat tapi dia tak ada lubang dekat tengah. So kita panggil dia bentuk dia biconcave. Dan Allah SWT dia buat bentuk ni ada dia punya fungsi dia supaya jumlah luas permukaan dia tu besar. Jadi dia boleh bawa banyak oksigen dan juga dia boleh lalu dalam kapilari darah kita yang kecil. Dia boleh fleksibel dan dia boleh lalu dalam kapilari darah yang kecil, okey. Dan setiap sel darah merah ni dia ada struktur ni dalam dia. Microscopically dia ada benda ni. Ni red blood cell dan dalam ni dia ada iron, ada zat besi, dia ada heme, dia ada protein dia. That's why pemakanan kita, pemakanan mesti kaya dengan zat-zat yang ada zat besi, yang ada protein yang baik dan juga mesti ada bahan-bahan nutrisi tinggi untuk bawa oksigen. So kalau kita tak jaga pemakanan kita, sel darah kita pun akan ada problem. Okey. Sel darah merah ingat fungsi dia untuk bawa oksigen dengan nutrisi. Sel darah putih dia adalah untuk askar-askar dalam badan kita, sistem pertahanan. So yang nak lawan COVID-nya, yang nak lawan influenza-nya, yang nak lawan kulatnya, semua tu adalah fungsi sel darah putih kita. Ni white blood cell kita.
So white blood cell kita ni adalah sergeant, constable, lieutenant, semua ni. Ni adalah kita punya sistem askar dalam badan kita. Okay. So kalau ada masalah dalam blood result kita tu yang melibatkan neutrophil, limfosit yang tadi semua tu, dia akan melibatkan semua benda ni. Setiap jangkitan ni dia akan spesifik kepada sel darah putih, sel darah putih. Contohnya kalau neutrophil tu tinggi, kebiasaannya dia berkaitan dengan jangkitan bakteria. Kan dia ada differential count dia. Nanti saya tunjuk kejap lagi. Kalau limfosit biasanya jangkitan virus. Kalau yang sekarang ni musim coronavirus, kita nampak dia punya differential count dia, limfosit dia biasanya tinggi. Kalau monocyte biasanya fungal ataupun kulat, jangkitan kulat. Ataupun kalau tinggi eosinofil, biasanya ada masalah dengan alergi. Orang yang bersin 10, 20, 30 kali tiap-tiap pagi tu, ada tak? Ada tak yang bangun pagi, hasyu. Biasanya dia ada alergik pada bahan tertentu dan eosinofil dia tinggi. Sama juga dengan basofil, basofil sama ada inflammation ataupun alergi. So ni adalah kita panggil fungsi sel-sel darah putih yang berkaitan dengan sistem pertahanan badan kita. Sel darah putih ni juga contohnya kalau kita tengok blood result, katakan sel darah putih tu tinggi. Ni contohnya smear ataupun kita punya peripheral blood. Kalau leukemia, masalah leukemia nampak tak? Kita tengok sel darah putih dia yang tinggi. Nampak ni sel darah putih ni. Ni normal blood. Normal blood adalah dia punya normal amount saja sel-sel darah putih. Tapi bila tinggi, dia mungkin ada masalah leukemia. So ada banyak lagi lah benda lain untuk diagnose, tapi ini adalah salah satunya. Okey, sel platelet. So kalau kita luka, kalau kita ada bleeding dekat mana-mana, dekat pendarahan, dekat kulit ataupun dekat dalam usus ke mana, biasanya ni adalah penyelamat kita, sel platelet. Siapa yang pernah kena demam denggi? Ada tak sini pernah kena demam denggi? Doktor akan monitor platelet kan? So doktor akan monitor, platelet awak ni dah rendah ni, kena masuk darah. So tu adalah fungsi sel platelet untuk membekukan darah kita. Okay, so ni adalah bentuk platelet. Platelet ni sebenarnya dia cantik, dia bulat je, dia tak ada ni tanduk-tanduk ni, duri-duri ni. Tapi bila dia dah aktif, kita panggil activated platelet, dia akan ada dia punya tentacle dia tu. Ni tentacle ni. So ni adalah kita panggil activated platelet yang dah bersedia untuk tutup luka pada badan kita. Okay, so ni activated platelet. So kenapa platelet jadi rendah? So platelet rendah ni kita panggil thrombocytopenia. Okay, dan thrombocytopenia ni bahasa perubatan lah. Aina mesti tahu kan thrombocytopenia ni. Okay. So thrombocytopenia ni adalah keadaan di mana jumlah platelet ataupun pembeku dalam darah kita ni adalah rendah dan dia ada banyak sebab. So kalau yang ada masalah faktor pembeku ni rendah, dia akan ada masalah senang berdarah lah. Tengok nampak tak ni? Pendarahan dekat bawah kulit, lebam dan sebagainya. Okay, saya tak pergi detail. Tolong jangan conteng slide saya. Ada yang dah terlalu excited dah tu menconteng slide. Okey, dan kalau platelet tinggi pun ada sebab dia jugalah. Mungkin ada reaksi pada jangkitan kuman. Kadang-kadang selepas surgery, selepas pembedahan disebabkan reaction, kita hilang darah banyak dan sebagainya, badan kita akan adapt untuk hasilkan banyak platelet. So kita nampak juga platelet tinggi. Platelet tinggi kita panggil thrombocytosis. Okey, ni kita nak masuk, kita nak tengok bacaan darah kita. Siapa yang ada blood result depan dia boleh tengok masing-masing punya result darah. Okey. So bila tengok result darah, yang dekat tepi sebelah kiri ni adalah nama jenis pemeriksaan lah yang kita buat, nak tengok hemoglobin, red blood cell, bla 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 semua. Ni yang saya cakap tadilah sel darah putih. White blood count, ni askar nama neutrophil, limfosit, monocyte semua. So yang dekat panel sini ni adalah nama ujian makmal kita. Yang dekat sini ni adalah result kita lah ni. Hemoglobin 9.7, red blood cell, bla 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 semua ni. Yang ini adalah unit. So kena ingat
setiap makmal dia ada unit yang berlainan. Okey, kadang-kadang makmal unit dia gram per desiliter, ada yang milimol per liter, depends dan kena tengok unit bacaan tu, dan biasa doktor yang baca dia akan aware lah unit tu unit apa sebab dia lain Okey. So, ini adalah normal value, julat bacaan normal yang sepatutnya. Ni 11.5. So normal value hemoglobin untuk orang ni, result ni sepatutnya 11.5 hingga 16.5. Tak payah hafal ni memang dah ada dalam bracket ni. So lain kali baca result darah, tengok yang dalam bracket ni kita akan boleh tahu ni adalah unit dia. Jadi orang ni yang result ni dia adalah 9.7, rendah dia punya bacaan hemoglobin dia. So saya tunjuk contoh satu. Nanti kita tengok So result darah ni selain daripada result yang tadi, dia ada juga di mana sel darah merah tu kita boleh tengok dia punya bentuk dan color dia. Itu dalam result darah juga tu. Sebab kalau sekadar hemoglobin, kita boleh tengok orang ni hemoglobin dia rendah atau tinggi. Dia ada masalah kurang darah, anemia ke tak. Tapi untuk bezakan jenis kurang darah dia tu jenis apa. Anemia dia tu anemia apa. Kita kena tengok, kita panggil peripheral blood smear. Cuba tengok result darah masing-masing. Ada tak dia tulis peripheral blood smear ataupun blood film dekat bawah. Dekat bawah dia biasa dia tulis blood film. Okay, dan untuk result peripheral blood smear ni, ni dia tulis gini, nampak tak? Kalau siapa ada result darah boleh tengok tak masing-masing? Dia tulis film dekat bawah ni. So film ni maksud dia darah tu kita smearkan atas ni gelas ni. Dan kita tengok sel dia tu. Okay, dan sel darah merah kita boleh bezakan dari segi color dan saiz dia. Kalau normocytic, dia tulis normocytic, cytic is cell, normo is normal, maknanya normal. Kalau microcytic, kecil, micro kecil, cytic tu cell, maknanya sel darah tu abnormally small, jadi kecil, mesti ada tak normal tu. Macrocytic, dia adalah besar, okay? Dan dari segi warna, warna pun penting. Kenapa hemoglobin kita ni penting warna tu? Sebab warna itulah sebenarnya yang memberi power ataupun kuasa kepada sel darah merah kita. Okay, so normochromic maknanya warna hemoglobin tu normal. Hypochromic, low hemoglobin content. So bila tengok blood result yang dekat sini, nampak tak? RBC dia normal. White blood cell dia pun morphologically normal. Platelet dia pun cukup. So dia report gini biasanya. Maknanya result orang ni alhamdulillah semua cantik normal. Okey. Tengok yang contoh ni. Saya letak contoh yang ni Hemoglobin dia 15.2. Okey, normal. Tengok dekat bawah ni saya nak tunjuk ni. Red blood cell occasionally nucleated RBC seen. Okey, maknanya RBC tu ada bentuk dia tu yang tak berapa normal sikit, tetapi majoriti warna dia normal dan saiz dia adalah normal. Okey, moderate leukocytosis with presence of immature cells. Sel darah putih tu agak tinggi sikit, nampak total dia agak tinggi sikit. Dan impression leukemoid reaction, maknanya mungkin ada kaitan dengan leukemia, tapi bukan betul-betul diagnosis lagi, kena confirm dengan bone marrow dan sebagainya. Ini cuma dalam blood results. Saya cuma nak tunjuk macam mana nak baca saja. Okey, so untuk pengetahuan anda, sel darah merah ni dia dibina di sumsum tulang. Ni sumsum tulang kita. Okay, ni sumsum siapa yang suka makan sup gearbox? Ada tak sini yang suka makan sup gearbox? Kan yang suka duk isap-isap tulang yang dengan straw tu, sok isap tulang tu. Inilah sumsum tulangnya. So di sinilah sebenarnya sel darah merah dibina. Okay. Dan sel darah merah dibina menggunakan sejenis erythropoietin ni. Ini hormon yang bantu pembinaan sel darah merah. Okey. Tolong dan mic siapa ni? Okey. So apabila dalam keadaan normal, erythropoietin dibina di buah pinggang.
So orang yang ada masalah buah pinggang sebenarnya dia punya erythropoietin ni tak cukup. Buah pinggang yang bermasalah, orang yang ada masalah sakit buah pinggang, perasan tak? Biasanya HB dia rendah. Kan? Hemoglobin dia rendah. Sebab apa? Sebab enzim ataupun bahan hormon yang nak bina sel darah merah dekat sumsum tulang tu, hormon tu dibina di buah pinggang. Jadi kalau untuk pesakit renal failure ataupun chronic kidney disease, biasanya dia akan ada masalah dengan anemia ataupun tak cukup sel darah merah. Okay. So parameter untuk ukur anemia inilah kita namakan hemoglobin. Dan normal hemoglobin adalah dalam 11 hingga 17.5. Okay, so siapa yang ada cermin dekat depan masing-masing, buka phone masing-masing, tengok mirror, tengok ni dekat bawah mata ni, dekat kelopak ni. So kalau orang yang ada masalah anemia, dia punya HB dia rendah daripada 10 atau 11, dia akan pucat. Dekat sini. Nampak tak doktor biasa kan belek mata kan situ. Tu nampak pucat dan juga lidah. Lidah pun nampak pale ataupun pucat. Ni adalah antara sign ataupun tanda-tanda tak cukup darah, anemia, HB dia rendah. Okay, so kenapa HB kita rendah? So bila kita baca blood result, kita nampak HB rendah lah, kena tahu apa sebab dia. Yang pertama, kemungkinan hilang darah. So kalau wanita, biasanya yang paling common sekali, kalau menses lah, masa period lah, kalau heavy bleeding, banyak sangat period dan sebagainya, kadang-kadang sampai boleh jadi HB low. Ataupun kadang-kadang kalau tak cukup vitamins. Okay, iron, zat besi, vitamin B12, folate, ni semua adalah zat-zat untuk bina sel darah merah. Nampak tak? Dalam sel darah merah, dia ada struktur heme, iron. So kalau makanan sayur-sayur tak cukup iron, tak dapat nak bina sel darah merah yang baik. Okay. Dan macam-macam lagi sebab kenapa kita punya hemoglobin low. Okay. So tadi ada lagi bacaan lain, saya tak detailkan yang ni lah. So kita akan detailkan bila kita buat kelas nanti dalam akhir bulan ni. Saya akan detailkan MCV, MCH ini adalah untuk bezakan jenis anemia lah. Anemia dia tu jenis apa penyebab dia. So kita akan tengok reading yang ni. Okay, saya tak pergi in detail. So saya sebut tadilah normal, microcytic, kalau nampak sel tu kecil, macrocytic. Jangan pula kita nak kata, baguslah kalau sel darah merah besar sebab boleh bawa banyak oksigen. Betul tak? No. Sebab bila sel darah merah kita terlalu besar, dia nak lalu ikut kapilari yang kecil-kecil tu, nanti dia akan fragile, dia akan pecah. So that's why apa yang Allah SWT buat, saiz ni dah saiz yang ngam-ngam, yang dah cantik, yang boleh lalu ikut semua salur darah kita. Not too small, not too big, not too hypochromic ataupun kurang dia punya color hemoglobin dia. Okay, so semua tu mesti dalam keadaan yang normal. Jadi cadangan detail untuk naikkan HB level, saya tak boleh bagi sinilah sebab banyak nanti tak habis. Saya akan detailkan satu-satu ni apa dia punya benefit dia, macam mana nak makan, berapa banyak, berapa dos, macam mana nak masak. Semua ni kita akan bagi akhir nanti bila dah ada slot yang 2 hari tu. Sebab time ni saya tak sempat nak bagi, nanti kita tak cukup masa. Okey, ni contoh juga result lah. Saya letak contoh-contoh so that you all boleh tengok. Yang ni bagus. Ni adalah salah seorang peserta dalam program yang kami conduct ni. Di mana bila dia updatekan result ni, dia buat dekat IJN actually ni. Saya guna result yang ni. Dan every follow up dia, doktor dah siap update. Nampak tak? Bulan 11, bulan 10, bulan 3, bulan 9. Jadi dia boleh tengok progress macam mana. Okay, so ni salah satu contoh. This is hemoglobin. Unit dia beza. Saya nak tunjuk unit. Okay, so yang sini unit dia dalam gram per deciliter. Okay. Tapi yang ni unit dia dalam gram per liter. So unit ni lain. Okay. So unit adalah penting untuk kita tengok kalau kita tengok blood result. Okay, now kita pergi pada yang nombor 2. ESR. ESR ni adalah satu bacaan yang penting untuk kita tengok keradangan.
ataupun kita nak tengok setakat mana kerosakan dalam badan kita. Tetapi dia tak spesifik sebab ESR ni ataupun kita panggil erythrocyte sedimentation rate. Kita tengok kadar sel darah merah kita tu mendap ke bawah. Okey. Nama lain bagi sel darah merah adalah erythrocyte. Tu nama perubatan dia. Tapi nama kita adalah sel darah merah, red blood cell. So bila sel darah merah tu mendap ke bawah, dia punya kelajuan dia tu kita kira rate dia. Dia berat, dia cepat, dia lambat, itu menentukan badan kita sihat atau tak. Saya tak akan explain dekat sini. Tapi seperti saya kata tadi, dia adalah tak spesifik. Okey, sebab dia cuma bagi tahu ada radang dalam badan, tapi dia tak spesifik dekat mana keradangan tu. Dan selain daripada ESR, kita tengok petanda keradangan ni adalah sama ada satu lagi CRP ataupun yang kedua adalah HSCRP. CRP adalah lebih kepada acute phase ataupun keadaan abnormality yang acute dalam badan kita. Contohnya kalau ada acute COVID infection ke, kita akan tengok CRP. Ataupun high sensitive CRP ni lebih kepada masalah-masalah kardiovaskular, jantung dan sebagainya. ESR secara umum kita ambil tadi less than 20 kalau wanita ataupun less than 16. Tapi dia depends pada lab. Tengok juga lab mana. Dia akan bagi normal value dia. Kalau CRP kita ambil less than 10. Kalau high CRP biasanya less than 5. Okay? Tapi depends pada lab. Tengok dia punya value unit dia. Secara umum kita tengok kenapa CRP ni tinggi. Okay. Kenapa ESR ataupun CRP ni tinggi? Yang pertama bila ada jangkitan kuman. Okay. Yang kedua dalam keadaan penyakit ataupun keradangan dia akan tinggi juga. Yang ketiga kemungkinan kanser, yang keempat kemurungan dan yang kelima masalah jantung. Ini adalah kemungkinan sebab kita akan tengok lagi faktor-faktor lain yang menentukan diagnosis. So saya bagi tadi adalah secara umum. Okey. Ni adalah contoh saya letak ESR. Tengok nampak tak ESR ni? 52 ml/hour. Tinggi Dan badan pesakit memang dalam keadaan yang keradangan yang tinggi. Nampak tak? Blood sugar pun tinggi, gula pun tinggi. Ini adalah tanda-tanda inflammation ataupun keradangan di dalam badan. Okey. Saya minta mutekan mic. Kalau tak saya kena select untuk keluarkan dulu. Saya akan pilih untuk keluarkan ni kalau yang tak offkan mic untuk keluarkan daripada majlis kita lah sebab saya tak nak ganggu. Okey. Next saya nak tunjuk satu lagi ESR dekat sini. Ni tadi ESR 52 tinggi kan? Yang ni 35 mm/hour. Nampak tak? Tinggi juga ni. So walaupun dia dalam keadaan yang not as severe dengan orang sebelah ni, tapi kita tengok okay. Yang tak pakai nak dapatkan ni. Sekejap bagi masa saya nak mutekan sikit ni. Okay. Okay. So now kita nak tengok contoh. Saya letak contoh-contoh lah jadi you all boleh nampak macam mana nak baca. So bila tengok blood result jangan pening sebab kadang-kadang orang bila tengok tu dia pening tak tahu nak buat apa. Ni adalah salah satu contoh peserta dalam program kami lah dan alhamdulillah bila tengok nampak tak beza dia ni adalah pada 24 hari bulan 5 dengan 15 hari bulan 7. So dia tamat program. Saya nak tunjuk ni je ESR daripada 48 ni orang yang sama ni. Ni orang yang sama. ESR daripada 48 48 nampak turun kepada 27 dan alhamdulillah daripada segi simptom pun alhamdulillah peserta ni banyak sangat improvement. So walaupun saya kata ESR ni adalah non-specific inflammatory marker tetapi dia adalah penting juga untuk kita ambil kira di dalam pembacaan blood result kita.
Okey, satu lagi saya nak tunjuk nampak tak ni C-reactive protein. Okey, C-reactive protein, minta tolonglah jangan conteng slide saya ni. Macam mana ni saya nak buat ni, orang yang conteng-conteng slide ni. Ida, tolong baca doa sikit dah. Okey, C-reactive protein ni adalah inflammatory marker juga, di mana kita tengok dia adalah lebih kepada protein yang bertindak dalam acute phase ataupun jangka masa yang acute. So normal value dia kalau dekat lab ni less than 6. Okey, tapi orang ni pesakit ni dia adalah 12.34. So this is quite high lah, high sensitive C-reactive protein. Dan high sensitive C-reactive protein ni kenapa dia lebih penting, sebab dia menunjukkan indikator untuk masalah-masalah kardiovaskular ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung dengan salur darah kita. Okay, so dekat sini saya just bagi sekali lalu. Now, saya nak masuk pada kencing manis, diabetes. Okay, diabetes ni kalau kita nak katalah durian ni dia adalah raja segala buah, betul tak? Siapa yang suka makan durian sini? Cantik tak ni? So tetapi diabetes kita panggil dia adalah raja segala penyakit. Sebab daripada diabetes, daripada kencing manis ni lah dia adalah sebenarnya akar umbi yang berkaitan dengan banyak penyakit lain. Dan ada good news dan ada bad news. Cuba tengok apa good news dia dan apa bad news dia. Bad news is 9% daripada populasi kita dia tak sedar yang dia pre-diabetic. Tinggi 90% tak sedar. Dan pre-diabetic ni kalau kita tak rawat, kita tak buat apa-apa perubahan lifestyle, dia memang pergi kepada full blown diabetic. Kencing manis yang full blown tu. Okay. Dan good news is semua ni kita boleh prevent, dan bukan prevent saja tapi kita boleh reverse. This is the good news, dan saya nak anda betul-betul ingat benda ni. Jangan cepat patah semangat, jangan cepat give up, sebab benda ni insya-Allah dia boleh di reverse. So ujian gula dalam darah ni, salah satu yang kita tengok dia adalah primary causes of aging dan disease. Sebab tu ujian gula darah ni antara ujian yang penting yang kita tengok dalam badan seseorang. Dan high blood sugar ni memang dia penyebab kencing manis, tapi dia juga ada kaitan dengan heart disease, high blood pressure, masalah mati pucuk, erectile dysfunction, dan banyak lagi berkaitan dengan masalah gula dalam darah. And now yang latest ni kita ada type 3 diabetic. So type 3 diabetic ni termasuklah yang kita kata Alzheimer sebab type 3 diabetic ni dia lebih kepada neuroinflammatory, iaitu lebih kepada saraf So itu adalah Alzheimer dan sebagainya. So penyebab utama kenapa blood sugar ni problem ni sebenarnya adalah hormon lah. Kan, yang pertama hormon, yang kedua adalah inflammation. So dua benda ni adalah akar umbi kepada blood result sugar kita yang tak normal. Okay, dan hormon yang penting yang mengawal ada 4 insulin, glukagon, lagi apa hormon Aina? Cuba jawab. Insulin, glukagon, apa lagi? Katekolamin. Katekolamin. Penting. Lagi hormon apa lagi? Tak ingat. Tak ingat. Aduh, nak kena rotan. Leptin ghrelin, ingat leptin ghrelin? So insulin, glukagon, katekolamin, leptin ghrelin antara yang penting yang kawal kita punya hormon, kita punya blood sugar kita. Satu yang biasa orang tak sedar yang kawal blood sugar adalah kortisol. Betul. Kortisol Betul. apa nama dia kortisol? Kita panggil apa? Stress hormon. Siapa yang suka stres, siapa yang tak dapat nak tidur dengan elok deep sleep dia tak elok, so dia akan ada stres menyebabkan kortisol dia naik. So kortisol juga adalah penyebab kita punya blood sugar kita tak turun. Kena ingat ni. So aim kita apa? Bila kita tengok blood sugar result kita, aim kita yang pertama kita nak reduce high blood sugar kita kepada normal level. Tu adalah aim yang pertama.
Yang kedua, kita nak avoid low blood sugar. Kita tak nak low blood sugar. Kita nak avoid. Ada cara dia. Saya tak explain sini, tak sempat ni. Yang ketiga, yang paling penting, yang biasanya orang dia terlepas pandang. Kita nak improve insulin resistance dan insulin sensitivity. So, 3 ni adalah aim yang utama dan nombor 3 yang saya letak merah ni, ini adalah yang paling penting. So 3 blood test untuk gula yang kita selalu buat adalah RBS, fasting blood sugar, OGTT yang ni, tapi yang paling tepat, yang paling penting adalah HbA1c. Okay, siapa yang biasa ambil blood test dia tahulah apa yang saya cakap ni. Okay. So yang penting, kenapa HbA1c ni penting? Sebab dia adalah purata bacaan gula kita sepanjang 3 bulan lepas. So tak boleh cheating-cheating, tak boleh menipu lah. Kalau fasting blood sugar, kita boleh tipu. Betul tak Ina? Allah bukan main lah dalam masa 2-3 hari tu. Oh, tak makan jajan lah, tak minum air manis lah, tak beli coke lah, macam-macam sebab nak cantikkan blood sugar, kita boleh tipu Tapi 3 bulan sebelum tu. Tapi 3 bulan sebelum tu barulah terkantoi kalau kita tengok HbA1c. So ingat fasting blood sugar ni penting. Kita nak less than 5.5, 5.5 ke bawah normal. Tetapi HbA1c lagi penting. Kita nak supaya kita maintain less than 5.6. Okay, so ni adalah cantik. Kalau diabetik, biasa certain lab dia ambil 6.5 ataupun kadang-kadang 6.3. Okay, 5.6 ke 6.5 gitu dia punya level dia. So siapa yang ada glukometer sendiri kat rumah, bagus at least you boleh check, bagus. Ina ada, saya rasa ramai yang ada sini kan, you all ada kan. So tiap-tiap pagi ataupun at least minggu sekali ke check blood sugar. Kalau time, siapa yang memang type 1 memang kena ada lah, everyday you memang kena ada. Okay, tapi kalau yang type 2 diabetic ataupun yang memang ada penyakit-penyakit blood vessel yang lain ke, memang kalau boleh sentiasa cek juga dengan glukometer sendiri dekat rumah. So pre-diabetic ni adalah yang duduk dekat atas border ni. Tak tahu nak pergi ke mana, ke hulu ke hilir. Dia duduk kat tengah-tengah ni. So orang yang pre-diabetic, kalau dia naik sikit berat dia, kalau dia stres sikit, kalau dia tak jaga sikit, dia kena infection ke apa, dia akan terus dapat diabetic kalau dia tak jaga. Okay, ingat pre-diabetic. So dia punya bacaan dia adalah in between 6 hingga 7. Contohnya dia check blood sugar dia masa dia puasa, fasting blood sugar dia 6.5, 6.9, 6.8. Duduk main tengah-tengah tu je. So tu menunjukkan dia pre-diabetic. So awas kalau tak buat apa-apa, memang saya tak kata insya-Allah lah, tapi biasanya 90.999% you memang kena diabetic, insya-Allah So jaga Okey. So kalau kita dah kena pre-diabetic ni, maksud dia apa? Maksudnya kalau kita tak buat apa-apa, memang almost always dia akan dapat kencing manis jenis kedua ni, type 2 diabetic. So just be careful. Dan boleh ke dia reverse? Yes, boleh reverse. So siapa yang dekat sini yang dalam kategori blood sugar dia yang atas pagar tu, tolong berjaga-jaga. Kalau tak buat apa-apa, memang anda akan ada risiko kencing manis. Dan please buat something sebab dia memang boleh di reverse. Okay, tengok contoh dekat sini saya nak tunjuk Nampak tak ni? Blood sugar. So orang ni dia buat screening, dia punya glukos dia 6.7. Maksud dia apa ni? 6.7. Tinggi ke rendah ni? Fasting dia 6.7. So dia dah lebih ni. Yes, dia dah lebih 0.5. So just be careful. Just buat program pemakanan, jaga lifestyle sebab ni boleh reverse. Jangan sampai dia dah teruk ke komplikasi yang lain. Okay. So HbA1c, tengok HbA1c 6.3, 6.2 So lab ni dia ambil 6.5 ke bawah HbA1c. So ni ada dua value 6.3, okay, 6.5 So kebanyakan lab kita ambil sama ada 6.3 ataupun 6.5 Okay, just tengok lab mana yang kita guna tu. Okay. So kena ingat setiap 1% reduction dalam HbA1c, tengok ni, diabetes, kita reduce risk
by 21% diabetes related death. Kematian yang disebabkan kencing manis, kita dah reduce 21% setiap 1% reduction in HbA1c. Dan juga kita reduce 43%. Turun je 1% HbA1c, kita dah mengurangkan risiko amputation, kena potong anggota sebanyak 43%. So this is a very serious issue, be careful. Okay. Ni adalah antara clinical manifestation ataupun yang kita boleh tengok secara klinikal lah insulin resistant ni. Dia tanda-tanda dia nampak banyak kita panggil acanthosis nigricans hitam ni dekat atas ni, macam kalau orang tengok macam daki, tapi dia sebenarnya adalah tanda pigmentation acanthosis, ada skin tags dan macam-macam lah saya tak bagi detail dekat sini lah. Okay, now kita tengok buah pinggang. Result yang kedua, kita nampak gayanya kita belajar fasting blood sugar dengan result buah pinggang je malam ni sebab dah dekat pukul 10 dah. Agak-agak you all nak sambung lagi tak sesi ni? Second session sebab saya rasa dah dekat pukul 10, ada yang mengantuk ke? Okey, tak ada mengantuk lagi setakat ni. Okey. Sambung betul. Boleh sambung Okey, boleh sambung. So buah pinggang ni, dia punya fungsi dia senang je. Saya selalu cakap buah pinggang ni remove waste from body to potty. Kita buang bahan buangan dalam badan kita daripada badan ke potty. Siapa tak tahu potty tu tak tahulah. So buah pinggang kita sebenarnya duduk dekat belakang. Ni nampak dekat belakang ni. Dekat belakang. Sebab tu salah satu tanda sakit buah pinggang ni, dia bukannya sakit pinggang sebenarnya. Tapi dia ada tanda-tanda dia kalau sebab ada referred pain dan sebagainya dekat peritoneum dekat belakang. Dan penyakit kalau CKD, chronic kidney disease ni, penyakit buah pinggang yang kronik ni, dia ada yang kita boleh tengok dari segi luaran. Bila dah kronik lah. Kalau awal-awal kita tak nampak. Tapi bila dah kronik, kita boleh nampak dekat kulit. Apa yang kita boleh nampak dekat kulit kalau orang yang sakit buah pinggang yang kronik ni? Siapa yang ada saudara mara yang dialisis, hemodialisis, biasa anda akan perasan ni perubahan ni. Boleh kering kan? Ya, nampak tak? Apa ni Aina? Muka semua. Muka, kita panggil uremic facies ni memang muka orang yang masalah CKD, masalah penyakit buah pinggang yang kronik. Okey, muka dia pucat kekuningan dan ada spesifik dia punya bentuk dia. Kulit yang kering dan kulit yang selalu ada pruritus, gatal-gatal uremic sebab urea tu dia naik ke kulit. So Ida, kalau ada patient, ada klien Ida ke tanya kenapa coach kulit saya ni jadi gini? So tu adalah salah satu petanda kalau Ida nak suspect, tengok urea dia. Tengok renal function test dia, tengok urea dia tinggi ke rendah. So biasanya kalau pesakit buah pinggang yang kronik, kalau urea dia tinggi, dia boleh pergi ke kulit. Ataupun kadang-kadang kalau pesakit yang hemodialisis, dia tak dialisis 2-3 session, dia miss ke apa ke, dia boleh jadi ada urea yang tinggi dalam darah dia. Okay. So ni bentuk buah pinggang kita, Masya Allah, Subhanallah. Buah pinggang ni kecil setong je dekat belakang ni, nampak tak? Tapi dia punya fungsi dia, ya Allah, daripada kita hidup, bernafas, hari pertama, day of life, sampai ke kita hidup sekarang ni, buah pinggang kita tak pernah berhenti bekerja. Sedar ke tak sedar tu? Aina, sedar ke tak sedar? Sedar So buah pinggang tak pernah berhenti menapis. Dia macam mesin basuh dalam badan kita. Darah akan masuk daripada sini, dia akan pergi ke mesin basuh ni, buah pinggang. Bahan-bahan kotoran akan keluar dalam air kencing dan filtered blood, darah yang dah bersih. Nampak tak ni? Darah yang dah bersih dia akan balik ke badan kita. So ni adalah fungsi buah pinggang yang subhanallah, kalau siapa yang tak jaga tu tak tahulah So ni adalah kita panggil glomerulus. Nampak tak? Ni adalah fungsi sel-sel darah. Dalam ni setiap satu ni, nampak tak ni yang bergelung-gelung ni adalah sel darah kita yang berfungsi untuk menapis. So dalam ni dia macam kalau you all dekat dapur tu ada penapis yang peras santan tu. So benda tu lah dia macam salur darah kita yang dia panggil fenestrated ataupun dia ada lubang-lubang pores di antara salur darah.
yang dia berfungsi untuk menapis. So inilah glomerulus inilah yang kita tengok dia punya rate dia tu. Kita panggil kan GFR kan. Duk sebut je baca renal function test. GFR ni berapa doktor? GFR dia berapa? Inilah ni. This animal. This is the animal yang kita panggil glomerular filtration rate. Kadar penurasan dekat glomerulus. Betapa efektif ataupun tidak. Kita boleh tengok fungsi dia. Okey, dan ni adalah benda-benda yang ditapis. Benda-benda yang badan kita nak guna lagi, dia akan di-reabsorb masuk dalam darah. Benda-benda yang dah tak nak guna, contohnya apa? Kreatinin, urea, contoh-contoh ubat-ubat yang nak dibuang, ubat-ubat yang kita makan. Okey, dia akan dibuang sini. Tengok some drugs dia akan menyebabkan buah pinggang jadi terburden ataupun terganggu bila banyak sangat dihantar untuk ditapis. Ni masalah juga kepada buah pinggang kita. Okey, ni yang saya cakap tadi lah. GFR ataupun kita panggil glomerular filtration rate. Dia adalah anggaran kadar penurasan dekat buah pinggang kita. Okey, kenapa penting kita buat result fungsi buah pinggang ni? Kita cek darah buah pinggang sebab simptom penyakit buah pinggang dia tak ketara sehinggalah dah 30% hingga 40% buah pinggang kita dah rosak. Kalau awal-awal dia tak ada simptom sangatlah tak adalah sakit sampai tak ada. Tapi bila dah 30% dah rosak barulah dia ada simptom dia. Okey, dan pengesanan awal tu penting supaya dia tak jadi kepada kronik. Okey, so ni nanti you all baca lah saya malas nak baca. Okey. Siapa yang air kencing dia gini? Cuba angkat tangan. Ada tak yang buih-buih gini? Ni. Buih tu normal. Allah, sorry lah sebenarnya makruh kan kita tengok air kencing ataupun najis kita kan sebenarnya makruh kan. Sekejap Sebenarnya makruh tapi kalau untuk kesihatan boleh kita jeling sekejap. Sebab kalau kita tak perasan air kencing kita yang terlalu berbuih kadang-kadang bahaya juga. Normal ke tak normal ni? Yang ni ni. Yes, tak normal. Okey. So ni adalah kita panggil albuminuria ataupun ada protein dalam air kencing kita. Dan dia adalah ditentukan oleh mainly daripada pemakanan kita. Association of diet with albuminuria and kidney function decline. So ni adalah ada kaitan dengan pemakanan kita. Okay, especially pemakanan yang ada kaitan dengan makanan yang kaya dengan animal protein. Allahu Akbar. Siapa yang suka sangat makan daging-daging ni? Daging-daging merah. Allah. Organ-organ dalam sukanya hati-hati lembu, limpa, jenis-jenis semua benda tu lah. Ni ada kaitan dengan masalah kita panggil kalau orang layman dekat luar dia panggil buah pinggang bocor. Inilah buah pinggang bocor ni adalah kita panggil albuminuria, iaitu dia ada protein di dalam buah pinggang. Okey? Protein dalam air kencing. Okey? Okey. So bagaimana kita nak kesan penyakit buah pinggang? So yang pertama tadi saya dah tunjuk ujian air kencing, yang kedua kita tengok ujian darah dan boleh juga setengah-setengah kalau dah advance kita boleh buat biopsi untuk kita tahu in detail apa diagnosis dia. Okey. So normal lah kalau ada sikit-sikit buih normal tapi dia hilang biasanya. Tapi kalau after lama still berbuih lagi biasanya there must be something wrong somewhere lah. Okey. Dan dalam air kencing kita sepatutnya tak boleh ada langsung protein sepatutnya. Sepatutnya tak boleh ada langsung glukos, gula sepatutnya. Tak boleh ada darah. Okey, tak boleh ada benda-benda yang tak sepatutnya lah air kencing kan. Sepatutnya ada benda-benda yang nak dibuang sajalah, urea, kreatinin, jenis-jenis yang tu. Okey. Dan buah pinggang ni dia menapis darah untuk dikeluarkan toksin. Toksin daripada dalam dalam bentuk air kencing. Dan buah pinggang juga dia stabilkan garam mineral dalam badan. Okey, dia stabilkan dan hasilkan hormon. Tadi ingat tak yang saya bagi tahu buah pinggang fungsi dia dihasilkan hormon erythropoietin. Hormon itu adalah fungsi dia untuk bina sel darah merah. Dan bila erythropoietin dekat buah pinggang tu dah reduce, maknanya sel darah merah dia pun akan ada masalah dengan reduce juga, dia jadi anemia.
Okey, buah pinggang juga penting untuk kawal BP. Buah pinggang juga penting buat BP tekanan darah dan juga untuk bina kekuatan tulang dan sebagainya. So ada banyak sebenarnya fungsi buah pinggang kita. So dalam result renal profile dia ada juga benda-benda ni. Perasan tak? Bila kita baca result renal, dia ada urea, dia sodium, potassium, chloride, creatinine dan ni semua dia ada normal value dia. Okay, dan depends pada lab ataupun makmal mana yang kita buat, dia ada certain value dia. Biasanya millimol per liter lah. Dan benda-benda ni semua tak perlu hafal just tengok bila kita nak baca result, kita tengok result kita berapa dan kita tengok normal value dia berapa. So kalau duduk di antara normal value ni, alhamdulillah normal. Urea antara 2.5 hingga 6.7 normal. Sodium antara 136 144 normal dan sama juga yang lain. So tu cara kita baca result darah simple saja. Dan bila ada masalah-masalah tinggi urea, tinggi kreatinin, dia ada dia punya sebab-sebab dia. Okey, saya tak detail out lah, cuma saya just nak tunjuk contoh je dekat sini. Antara satu lagi parameter yang kita tengok dalam renal function test ni adalah uric acid. Tadi kan kita dah tengok sodium, garam, potasium, klorida, urea, kreatinin semua kita dah tengok. Satu lagi yang biasa kita tengok dalam renal function test adalah uric acid. Ada tak yang gout dekat sini? Adakah yang masalah gout? Cuba tengok masing-masing punya uric acid level berapa. Uric acid kalau normal kita nak supaya dalam range ini. Tapi kalau even 300 lebih, dah touch 300 ni pun dah tak berapa cantik dah sebenarnya. Kalau boleh kita nak dalam range 100 to 200 baru cantik. Tapi kalau dah 300 plus, maknanya dia dah ke arah yang tak normal. So ni adalah antara beberapa parameter penting yang kita tengok dalam renal function test. Okay, contoh. Okay, ni uric acid dia ada level dia. Kita tengok berapa dia punya level. Biasanya kita ambil sama ada unit miligram per desiliter ataupun micromol ataupun millimol. So tengok result masing-masing, dia punya normal value dia tu unit apa sebab setiap makmal biasanya dia berbeza. Okey, dan kalau ketiga-tiga tu naik, kalau urea saja tinggi, biasanya mungkin masalah dehydration. Masalah kurang air. Kalau kita kurang minum air pun kadang-kadang urea dia tinggi, tapi uric acid, kreatinin normal. Tapi bila tiga-tiga tu semua dah naik tinggi, kebiasaannya dia akan ada kaitan dengan masalah buah pinggang. Okay, so that's why result darah ni kita tak boleh tengok satu tu je. Kita kena tengok secara overall. Okay, tengok simptom dia, tengok sign dia apa dan tengok result-result yang lain juga. Okey, ingat saya selalu ingat supaya you all monitor betul-betul uric acid. Sebab uric acid ni dia adalah kristal yang ada potensi untuk rosakkan buah pinggang. Siapa yang ada masalah chronic elevation of uric acid, lambat laun kena bersedia untuk buah pinggang dia luka. Na'udzubillah min zalik. So mereka yang ada masalah uric acid tinggi, tolong tanya kawan yang invite anda ke sini apa yang nak kena buat. Sebab kami ada program yang memang boleh atur untuk turunkan atau normalizekan balik uric acid level, insya-Allah. Okey, masya-Allah. Ada tak sini siapa yang pernah kena batu karang? Ada tak? Ya Allah, saya bila orang yang ada masalah kidney stone atau batu karang ni, kalau dengar dia cerita sampai berair mata kan, sakit. Walaupun kecil, stone 8 je nampak ni. Ya, Besar Kak Siti kepala. pernah kena. Ya, Kak Siti pernah kena Masya Allah. Ya, sakit je tak boleh kata. Allahu Rabbi. Allah je yang tahu kan Kak Siti? Boleh jadi kemarahan. Ya, kemarahan tu tak apa. Boleh jadi kepengsangan pun ada. Betul-betul. Terlalu sakit. Dan kalau yang banyak, nampak tak ni? Ni Kak Siti yang dah penuh dalam buah pinggang ni. Boleh bayang tak dia punya sakit dia sampai macam mana tu bila keluar tu? Allah. Tapi yang ni kita dah operate lah. Kita dah operate buang. Dan doktor bila dah dia operate buang buah pinggang, kita buat nephrectomy tu, kita dah buka tengok dekat dalam penuh na'udzubillah min zalik. So kena belajar. Apa cara pemakanan supaya kita boleh avoid daripada kidney stone. Sebab for your information banyak sangat makanan-makanan kita dekat luar sana yang boleh menyebabkan penghabluran tu berlaku dalam kita punya buah pinggang. Okey?
Nampak ni, walaupun sebesar ni pun kecil ni, tapi Masya Allah bila dia keluar tu sampai melompat-lompat terguling-guling sakit tau. So tolong jaga sebab benda ni memang daripada kita punya lifestyle kita, pemakanan kita. Okay, now saya nak tunjuk sikit tentang GFR tadi. GFR ataupun yang kita kata glomerular filtration rate, ini adalah indikator untuk menentukan staging ataupun tahap kerosakan buah pinggang kita. So GFR, glomerular filtration rate, kalau yang stage 0, maknanya GFR more than 90, itu adalah mantap. Fusi buah pinggang yang mantap, lebih daripada 90. Tapi bila dah stage 1, stage 2 sampai stage 5 ni, ni dah ada masalah sikit ni. So cuba tengok result buah pinggang masing-masing. Ada tak yang fungsi GFR dia tu dah makin menurun? Okay, so daripada stage 1, stage 2, stage 3 ni insya-Allah kita boleh bantu. Tapi bila dah masuk ke stage 4, stage 5, ini adalah agak kritikal. Dan biasanya bila dah masuk daripada 4 ke 5 ni, doktor dah mula tanya, boleh tak kita nak buat, apa dia panggil tu, fistula tu? Tapak. Doktor dah tanya tu, nak buat tapak ke ni, bila kita boleh buat appointment untuk buat tapak, so kena berhati-hati sebab anda mungkin perlu di dialisis, na'udzubillah min zalik. Bila GFR kurang daripada 15%, maknanya ini adalah CKD stage 5 dan ini adalah sudah teruk. So berhati-hati, jangan sampai turun, make sure kita maintain dekat tahap more than 90. Supaya kita sentiasa dalam keadaan buah pinggang yang insya-Allah perfect. Kita datang dalam buah pinggang yang baik. Fungsi dia Allah hantar kita. Takkan kita nak balik nanti sebelah buah pinggang rosak. Kan dua-dua rosak. Na'udzubillah min zalik, kita tak nak. So daripada sekarang ni kena jaga. Inilah akibat dia. Sama ada kita buat peritoneal dialysis, PD tebuk dekat sini, ataupun hemodialysis. Okey, akibat daripada biasanya stage 5 punya CKD. Okey, result buah pinggang saya rasa dah siapa dah biasa dia tengoklah setengah-setengah result dia just tulis eGFR more than 60 lah, maknanya normal. Depends pada lab ada yang 90, ada yang 60, tengok index ataupun normal value makmal masing-masing yang buat blood test tu. Okey, ni saya boleh tanya ke? Boleh. So if like yang eGFR tu dia my blood test dia tulis more than 60 macam tu je. So how do we know yang tadi yang doktor cakap yang peringkat 1, peringkat 2 tu since dia tak ada tulis macam tu? Okay, siapa yang tanya ya? Saya tak nampak. Saya Yana. Okay Yana. So kalau untuk yang you punya result dia just tulis macam gini je kan, more than 60. Okay, maknanya tu dah indicated as normal lah. Maknanya you tak perlu risau lah, tak ada yang stage 1, stage 2, tak ada. Certain lab. Kalau yang lab yang gini, yang dia tulis more than 60, kalau you let's say lah, na'udzubillah min zalik, katakan ada stage 3, 4, 5 ke, dia akan terus indicate, okay, your blood result ni bukan more than 60 lah. So dia akan tulis berapa value dia yang abnormal tu. Okay? Okay, alright. Thanks doktor. Okay. So ni ada seorang pesakit kami lah. Pesakit kami yang dia punya blood result dia, cuba you all tengok. Saya nak buat test sikit ni. Okay, Ustazah Ida kena jawab ni nak tanya ni. Okay, cuba tengok blood result dia. Okay, HbA1c dia 8.6. Normal ke tak normal Ida? Normal. Tak normal tu. Tak normal. Okay, very good. 8.6. Okay. Nampak tak result air kencing dia? Albumin dengan creatinine dalam urine dia ni. Nampak tak ada ni? Okay, normal ke tak normal ni? Urine albumin 978.3. Tak normal. Tak normal. Maknanya buah pinggang dia dah bocor kan? Tinggi ni. Okay. Okay, cuba Ida tengok ni. Result dia punya, saya nak tunjuk yang ni. Renal function ni. Okay, boleh tak Ida kaitkan? Renal function dengan yang semua ni. Apa kaitan dia ni dengan yang ni? Cuba tengok GFR dia. Okay, cuba tengok GFR. GFR dia 33. Normal ke tak normal? Tak normal. Ya, dah stage 3B. Stage 3 ni. Dah stage 3 dah. Okay.
Dan GFR dia tak normal ni, tengok tiga-tiga dia ni dah semua dah naik. Tadi saya kata kalau urea saja tinggi, kemungkinan dia ada masalah dehydration kan. Mungkin air Betul. dalam badan dia kurang, urea dia boleh tinggi. Tapi Betul. now tiga-tiga dah tinggi, nampak tak? Urea, creatinine, uric acid, tiga-tiga dah tinggi. Dan memang betul lah dia punya GFR dia pun dah rendah. Ya. 3, okey, 33. So orang ni sebenarnya memang dah ada chronic kidney disease, CKD, dan hampir dah nak kena dialysis. Dan kita memang nampaklah inflammation. Ni kita panggil diabetic nephropathy, iaitu orang ni dia ada masalah kencing manis asalnya. Memang dia ada kencing manis asalnya dah lebih daripada 5 tahun, dekat 10 tahun dia ada. So that's why bila dalam keadaan HbA1c yang poorly control, dia punya HbA1c dia tak pernah jatuh dalam 7, 8, sentiasa tinggi. Dan benda ni bawa kerosakan glycated hemoglobin. Kalau siapa ingat yang saya present awal-awal dulu, glycated hemoglobin ni adalah hemoglobin darah, sel darah merah yang melekat-lekat gula dekat dia tu. Dia jadi rosak, dia teroksida. So glycated hemoglobin tu dia bawa kerosakan kepada buah pinggang. Nampak tak? Sebab GFR ni kalau ingat struktur glomerulus kita yang tadi bergeluk-geluk tu dia adalah sel darah. So dekat sel darah dia ada salur-salur sel-sel yang kecil, nama dia endothelium. So sel-sel yang kecil tu dah rosak menyebabkan penapisan dia tak dapat nak berlaku dengan baik. Dan kita boleh nampak juga keradangan dia dekat sini. Okay, nampak tak? Total kolesterol pun tinggi, triglyceride pun tinggi, LDL pun tinggi. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Tolong panjatkan doa dalam masing-masing, dalam hati. Mudah-mudahan pesakit kami ni, dia ada dekat sini. Saya nampak nama dia. Mudah-mudahan beliau, Allah pelihara kesihatan dia. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada malapetaka dan bahaya yang lebih teruk lagi. Dan mudah-mudahan beliau dapat kesihatan yang terbaik. InsyaAllah kita doa sama-sama. Amin sama-sama. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat kita bantu insyaAllah. Okey, so ni adalah salah satu contoh lah. Saya just nak tunjuk dekat sini badan kita apabila dalam keadaan keradangan yang tinggi, kita akan nampak macam mana rupa blood sugar kita, kita akan nampak macam mana rupa air kencing kita, kita akan nampak macam mana rupa lemak ataupun lipid ataupun kolesterol dalam badan kita, dan semua tu akan end up pergi pada buah pinggang. Okay, so insyaAllah kita sama-sama ingat benda ni. Nak tunjuk ni. Okay, now saya just nak tunjuk last slide ni, bukan slide ni lah yang berkaitan dengan pesakit ni. Nampak tak hemoglobin dia? Okay, dalam lab ni hemoglobin dia adalah 127. Dia unit dia gram per liter. Okay. Izinkan saya mute Rohaya Yaya. Okay. So, ingat tak tadi saya bagi tahu sel darah merah ataupun eritrosit ni dia protein untuk bina sel darah merah tu dibina di buah pinggang. Kan? So tengok buah pinggang dia dah rosak ni. Dia dah stage 3. So bila buah pinggang dia dah rosak, bila buah pinggang dah rosak, hemoglobin dia pun akan low. Nampak tak? Sebab erythropoietin tadi yang berfungsi untuk bina sel darah merah tu dah tak cukup. So boleh nampak tak kaitan dia? So lepas ni bila kita tengok blood result, kita tengok secara overall blood sugar dia, lipid dia, fungsi buah pinggang, hemoglobin dia dan sebagainya. Supaya kita boleh dapat satukan jigsaw puzzle tu jadi satu bentuk yang kita nampak jelas insya-Allah. Okay, now kita pergi pada liver function test. Kau nak skip dah 10 suku dah, saya tunjuk sikit je lah Hati ni fungsi dia untuk proses toksin dalam badan. Tengok. So bila toksin yang banyak dalam badan, hati tak mampu nak proses. Sebab hati yang rosak, dia tak mampu nak buat kerja nak proses toksin. Maknanya nak buang toksin daripada makanan kita, lifestyle kita yang terkumpul dalam badan, dia terkumpul menyebabkan badan kita rosak. Ni adalah petanda-petanda di mana hati dah rosak. Okey. Ni adalah sel hati. So bila kita baca result hati, antara enzim yang biasanya kita tengok adalah 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ni adalah antara enzim-enzim penting yang menunjukkan fungsi hati kita ni baik ataupun tidak. Okay.
Dan dia ada unit-unit dia, tak payah hafal tengok result kita tahu. Dan kenapa liver enzyme ni biasanya tinggi? Biasanya masalah hati berlemak. Ataupun blood sugar yang tinggi, ataupun obese, high cholesterol, hepatitis, keradangan, inflammation pada hati, dan daripada ubat-ubatan. Masalah autoimmune. Ramai juga pesakit autoimmune, contohnya lupus, pesakit-pesakit SLE, lupus ataupun pesakit-pesakit fibromyalgia, jenis-jenis autoimmune, dia ada juga masalah liver enzyme dia yang tinggi. So saya just tunjuk contoh lah contoh liver enzyme. Untuk liver function test, biasa kita tengok bilirubin, AST, ALT, nama dia lah, nama dia SGOT, AST. Kita tengok ALP, nampak yang garis ni semua adalah yang tinggi. Dan normal value dia dekat sini. So just compare the normal value. Kalau tinggi maknanya dia dah lebih daripada julat yang normal. Ni juga salah seorang peserta dalam program kita. Alhamdulillah, nampak tak GGT dia? GGT ni adalah enzim punya dekat hati juga. Nampak tak improvement selepas dia jaga pemakanan, lifestyle dan sebagainya. ALP dengan GGT daripada 67 turun ke 44, 21 turun kepada 13. So buat betul-betul bila kita jaga makan, kita jaga lifestyle kita, insya-Allah benda ni boleh kita bantu. Dan total protein pun ada banyak sebab dia lah. Total protein kita boleh tengok juga dalam liver function test, dan dia sama ada tinggi ataupun rendah, dia berkait juga dengan kita punya pemakanan. Salah satunya adalah malnutrisi. Kita makan tapi tak cukup pemakanan yang berzat. Ataupun mungkin banyak protein yang tak cukup dimusnahkan. So ni adalah antara penyebab sama ada protein kita rendah ataupun tinggi. Siapa yang perasan kalau ada setengah-setengah orang pernah nampak tak mata dia jadi kuning? Ni adalah masalah di mana kita panggil jaundice. Dan salah satu sebab jaundice ni ataupun kuning dekat pigment dekat mata ni, dia adalah disebabkan oleh tinggi bilirubin dalam mata kita. So ni adalah salah satu petanda juga hati yang rosak. Kan kalau orang yang ada masalah hepatitis ke apa, kita tengok kuning mata dia. Dia ada kaitan dengan bilirubin ataupun liver enzymes, liver protein ni. Saya just skip. Dan ada juga albumin, globulin, ni adalah antara bacaan penting juga. So just tengok the normal value dekat situlah. Albumin ni adalah protein yang dihasilkan pada liver, dekat liver, dan globulin ni adalah dibuat di liver juga dan juga immune system kita. So dia ada juga dia punya normal value dia. Selalu je orang tanya soalan ni pada saya, boleh tak hati yang rosak dibaiki? Hati yang rosak, hati kita adalah the only organ dalam badan kita yang boleh regenerate. Regenerate maknanya macam cicak, ekor cicak yang kita putus tu, kan? Dia boleh tumbuh balik. Tu kita panggil regenerate. Sama juga dengan hati. Bila hati tu rosak, sebenarnya Allah jadikan hati tu dia boleh regenerate, dia boleh tumbuh balik. Dengan syarat badan kita ada makanan ataupun nutrisi yang padat. Tapi kalau badan kita tu tengah radang, badan kita tak ada nutrisi yang padat, dia tak boleh nak repair. Dia tak boleh nak repair hati yang rosak. So siapa ingat cerita ni? Cerita apa ni? Ni adalah cerita di mana dia punya organ badan dia, tangan dia boleh regenerate. Kita santai sekejap, 2 minit tengok cerita ni. Ni cerita apa ni? What you see here is a computer model of a lizard. Many of these wonderful creatures are so brilliantly adapted that they can regenerate entire limbs at will. You can imagine my envy. We're trying to harness this capability and transfer it into our host subject, Freddy, the three-legged mouse. Enter the algorithm now. You need to take that. System ready for gene insertion. Tengok dia nak regenerate tu. Check. So what I'm trying to do? Preempt the protein. Preempt the immune response. Beginning trials. Pending. Pending. Failed. Subject deceased. Come on. Pending. Failed. Pending. Failed. Pending. Failed. Subject deceased. Pending. Peptide algorithm accepted. Regrowth complete. Vitals normal.
Blood pressure normal. Regeneration successful. Extraordinary. Thank you. Meet Fred and Wilma, our three-legged mice. I got you. Okay, so saya just nak tunjuk yang badan kita sebenarnya berupaya untuk regenerate. Thank you siapa Ida yang bagi idea clear annotation. Okay. So sama juga so badan kita kalau yang dah ada masalah liver function test, cuba tengok blood result masing-masing. Siapa-siapa yang ada masalah hati tu sebenarnya jangan sedih lah, tahzan Jaga pemakanan, jaga balik inflammation level kita, insya-Allah kita punya liver enzyme tu boleh improve balik. Okay, Aina. Aina mengantuk lah ke? Okay. Hyper? Excited dah? Okay. Tak, hyper gula tinggi. Okay. So yang penting untuk generasi, untuk anak-anak kita lah especially untuk jaga hati. Jaga hati ni satu benda lah. Jaga hati kan, jangan sakitkan hati orang tu satu benda. Tapi untuk jaga daripada kerosakan fizikal hati, yang penting sekali adalah elakkan daripada makanan yang radang. Sebab itu boleh menyebabkan inflammation and fatty liver. So kalau kita tengok sekarang ni budak-budak yang baru teenagers baru umur bayar sekolah rendah, sekolah menengah, ramai sangat yang ada masalah dengan overweight, obesity, dan bila tengok liver function test masing-masing dah ada masalah hati yang berlemak. Okay, and stages of liver damage, okay, bila tahap yang ni dia ada satu tahap yang memang dah tak boleh reverse, iaitu bila dah tahap cirrhosis. Okay, yang ni kita dah tak boleh reverse. Okay, now next, blood cholesterol. Blood cholesterol ni adalah antara result yang paling penting, yang orang paling takut sekali nak buat, betul tak? So even kalau kita ambil darah pun kalau siapa-siapa yang ada masalah high cholesterol ataupun lemak yang tinggi, biasa dia ada high familial ke, masalah dalam family ke, even daripada blood pun kadang-kadang kita dah boleh nampak dah. Okay, siapa yang biasa ambil darah kadang-kadang dia perasan Dan masalah hati, masalah lemak ataupun masalah kolesterol yang berlebihan dalam badan, kolesterol yang tak elok ni, satu saja yang kita bimbang lah dekat blood vessel. Sebab kolesterol yang tak baik ni, dia ada beberapa jenis kolesterol. Antara bad kolesterol, dia boleh pergi dekat layer dekat bawah, dekat dalam salur darah kita, dan dia boleh menyebabkan masalah pengumpulan lemak situ. Ataupun kita panggil atherosclerosis. Okay. So asal usul kolesterol dalam darah ni dia ada banyak lah, sama ada daripada makanan yang kita makan 25%, dan kolesterol dalam darah ni kena sedar diri sikit tau. Badan kita sendiri yang buat. Jangan duk salahkan orang lain. Makanan cuma 25%. Tapi hati kita sendiri hasilkan 75%. Kena tengok Dan apa penyebab dia nanti kita akan tengok kejap lagi. Sebab apa kita namakan kolesterol ni kolesterol baik dengan jahat? Ada sebab dia. Okay. Siapa yang dah pernah follow kelas-kelas kolesterol mesti dah tahu. Saya tak nak explain detail sini sebab saya nak tunjuk result darah je sebenarnya. Tapi sekali lalu untuk anda faham, kolesterol sebenarnya bila dia duduk dalam darah dia, dalam darah kita, dia tak boleh nak bergerak dengan sendiri. Sebab dia adalah jenis yang fatty, dia foamy, dia adalah hydrophobic. Dia tak boleh nak masuk dalam darah sebenarnya. Dia kena ada pengangkut dia. Kita panggil garbage truck ataupun lori dia. Dan lori dia ni kita panggil VLDL, okay, ataupun lipoprotein. So lipoprotein ni dia bawa kolesterol daripada hati pergi ke sel. So yang ni dengan tak semena-mena kita namakan dia kolesterol jahat sebab dia bawa pengangkutan ni, dia bawa kolesterol yang dihasilkan di hati, dia bawa pergi ke sel. Sebenarnya dia ni baik. Dia bawa ke sel tu sebab dia nak tolong sel kita tu bina sel membran. Dia nak tolong badan kita bina hormon. Dia nak tolong badan kita bina struktur sel yang bagus. Itu adalah fungsi sebenarnya. Tetapi LDL ni sebab dia bawa ke sel jadi diberi nama sebagai kolesterol jahat lah sebab dia kumpul dekat sini.
Semua kolesterol sebenarnya baik, LDL pun baik. Yang dia jadi jahat tu bila dia bergaul dengan orang jahat. Faham tak? LDL dari segi azali ke penghasilan dia sebenarnya baik. Macam Ustazah Ida lah baik orangnya. Dia jadi jahat tu LDL bila dia bergaul dengan orang jahat. Siapa orang jahat dalam badan kita? Siapa orang jahat dalam badan kita? Yang masuk dalam badan kita tu adalah gula. Bila dia teroksidize ataupun dia dah jadi glycated, gula yang dah teroksida, yang dah inflame, struktur-struktur yang dah inflame, dia akan bergabung menyebabkan oxidize LDL. Dan itulah sebenarnya LDL yang jahat. So LDL dari segi azalinya dia baik sebab dia bawa daripada liver, dia bawa kolesterol ke sel untuk fungsi. Tapi untuk senang faham lah kalau kita baca blood result profile tu kita namakan LDL ni bad cholesterol lah supaya kita faham. HDL adalah good cholesterol sebab kita ambil excess kolesterol dekat sel, kita bawa, kita convert balik ke hati. So maknanya kita kosongkan balik kolesterol yang berlebihan dekat sel, masuk balik atas lori, kita bawa balik ke hati. So senang cerita kita ingat, high HDL dia kena sentiasa high. Okay, HDL kolesterol baik dia mesti sentiasa high. Dan HDL adalah kolesterol yang sentiasa happy. Happy kita kena tinggi HDL sebab dia adalah kolesterol yang menggembirakan kita. Ingat happy. So normal level ni adalah biasanya yang dia tengok dekat lab either dalam miligram per desiliter atau milimol per liter. So kebanyakan lab dia guna unit ni Less than 5.2 adalah dikira normal untuk total. Total kolesterol maknanya dia masuk semua, dia campur semua. LDL, HDL, triglyceride, VLDL, IDL semua dia campur. Tapi yang LDL ni spesifik untuk low density lipoprotein kolesterol. Iaitu kita ambil 3.4 and below. Tapi certain value kita ambil juga as less than 2.6. Yang ni dah agak tinggi. Tapi certain lab dia ambil 2.6. HDL, okay, kita ambil value as 1.3. High density lipoprotein ataupun yang baik, kita ambil 1.3 biasanya. Okay, contohlah you all ada blood result sendiri boleh tengoklah. Biasa dia akan tulis gini dalam blood result. Dia ada panel dia, lipid, apa dia punya bahan dia, dia ada result. Yang ni bahagian result kita. Yang ni unit, maknanya makmal ni dia guna yang unit yang ni dan dia punya normal range dia yang ni. So tengok pada result blood masing-masing dan setiap lab tu dia ada dia punya julat yang normal dia. So tengok julat normal masing-masing yang mana. Okey, sama juga yang ni. Okey. Kenapa biasanya kalau kita dah jaga makan, kita tak gemuk pun tapi kolesterol kita tinggi? Kita tak ada masalah overweight, obesity, kita dah jaga makan tapi kenapa kolesterol kita masih tinggi? Sebab apa? Sebab tadi saya dah cakap kan, badan kita sendiri yang buat kolesterol, hati. Hati buat kolesterol sebanyak 70 hingga 85% daripada badan kita. So walaupun kita konon-kononnya lah makan yang semua zero kolesterol, tapi tinggi juga kolesterol panel kita, there must be something wrong somewhere. Dan biasanya benda ni, high cholesterol level dalam badan ni, dia disebabkan oleh penghasilan hati yang tinggi. Kolesterol tu disebabkan oleh masalah ni. Chronic stress, masalah tidur yang tak betul, pemakanan yang tak elok, ada tak kena ni, insulin yang tak stable. So semua benda ni akan bawa kepada kolesterol yang tak balance dalam badan. Okay. Triglyceride, yes, triglyceride pun value yang penting juga. Biasanya triglyceride ni dia ada kaitan dengan high calories, makanan-makanan contoh-contohnya pastry, roti-roti, candy, sedap semualah tu. Apa lagi? Makanan-makanan yang dekat bakery, tu donat-donat semua tu dia ada kaitan dengan high triglyceride. Dan TG biasanya kita ambil less than 1.7 lah. Unit dia biasa milimol per liter, less than 1.7. Okey, saya rasa tu saja kot. Kalau orang yang ada masalah craving atau lapar, biasanya dia ada something wrong dengan dia punya kolesterol panel dia.
Maknanya dia ada tak kena dengan hormon dia. Okay, leptin, ghrelin, dia punya insulin, glukagon, dia akan ada masalah tu. Okay, now apa yang patut saya buat sekarang? So now you all dah tengok result darah masing-masing, dah tahu dah apa yang tak kena dengan result darah kita. Yang pertama sekali kena cari ilmu. Dan ilmu tu adalah ilmu yang betul dan holistik. Saya letak sini Ilmu tu mesti ilmu yang betul dan holistik, iaitu dia ada part intellectual, dia ada part emotional, dia ada part spiritual dan dia ada juga bahagian fizikal. So bila ada ilmu yang merangkumi keempat-empat faktor ini, insya-Allah anda boleh baiki ataupun reverse balik result darah masing-masing. Jangan ingat exercise saja. Exercise penting, 30%. Memang bagus memang kena exercise You nak jog ke, you nak cycle ke, you nak pergi gym ke apa ke, tetapi the most portion adalah daripada pemakanan. 70% adalah daripada diet. So the best program kalau anda nak follow so far yang kita boleh tengok yang boleh reverse balik blood result, this is what we call as anti-inflammatory diet. Sebab dia akan baiki keradangan dalam badan. Bukan hanya untuk slim down tapi dia akan baiki inflammation. Inilah yang kita nak sebenarnya Dan apa dia ciri-ciri pemakanan hormon diet? Mengelakkan pemakanan yang menyebabkan radang, padat nutrisi, makanan yang tinggi antioksidan, makanan yang fokus kepada omega yang baik dan untuk meningkatkan immunity. So the best program so far hormon diet ni sebab selari dengan musim coronavirus dan sebagainya, salah satu ciri penting dalam hormon diet adalah kita increase immunity badan kita. Okay, insyaAllah. Okay, dan hormon diet ni sebenarnya untuk siapa? Pertama untuk mereka yang ada penyakit-penyakit metabolik. Tadi yang saya tunjuk blood result panel tadi kan, dah tahu masing-masing ada masalah hyperkolesterol, masalah blood sugar, masalah hypertension. So ini adalah sesuai untuk program hormon diet. Yang kedua yang ada penyakit-penyakit keradangan, inflammation. Contohnya siapa yang sakit bahu? Kita panggil frozen shoulder. Itu adalah antara masalah penyakit keradangan ataupun masalah-masalah eczema, masalah kulit, psoriasis, gout, resdung, itu adalah antara masalah keradangan. Masalah-masalah usus, angin, GERD, sembelit, buasir, semua tu adalah mereka yang perlu juga program hormon diet. Okey. Hormon yang tak stabil, susah nak dapat zuriat, selalu sakit masa period, PCOS, polycystic ovarian, ada menopausal syndrome. Okey, emosi yang tak stabil, selalu mengamuk, marah, moody dan sebagainya, ni adalah juga untuk hormon diet. Dan juga penyakit-penyakit lain ataupun kalau anda yang tak ada apa-apa penyakit, prevention is better than cure. So jagalah sebab now ni dengan keadaan delta virusnya, dengan keadaan apa lagi semua yang kita tak tahu dekat luar sana, it's better to be safe than sorry. So just buat program jaga kesihatan supaya kita tak menyesal insya-Allah. So apa kekuatan program hormon diet untuk reverse blood result kita ni? So semua dah tahu kan blood result masing-masing. Kita punya strength adalah pertama, semua cara pemakanan kita adalah berdasarkan fakta sains. Bukannya saja Google, tanya pakcik Google, tanya makcik dekat internet, no. Tapi ini adalah fakta sains. Yang kedua, kita ada personal coaching dalam bidang profesional masing-masing. Dan juga dalam coach-coach yang berpengalaman, kita ada personal coaching. Yang ketiga, kita ada support group. So bukannya buat seorang-seorang, nanti tiba-tiba hanyut ke laut. No, kita ada support group yang insya-Allah akan bantu. Ada rahsia cara pemakanan, program yang ada banyak flexibility yang kesesuaian. Peserta akan diberikan kepahaman dan program ni yang paling pentingnya, makan banyak lah. Makan banyak, makan sedap dan jangan risau, boleh makan nasi. Saya rasa ramai yang takut kalau kita nak suruh jaga kesihatan ni, dia takut, doktor tak boleh makan nasi ke kalau nak jaga darah ni, nak jaga blood result. Tu adalah soalan yang pertama sekali yang mesti orang tanya. Okey.
Dan tim dalam hormon diet kalau bagi anda yang nak cuba, tim ataupun kepakaran kita ada daripada pelbagai bidang lah, fisiologi, surgeon, physician, microbiologist, macam-macam dan semuanya akan berkongsi ilmu dengan anda insya-Allah. Dan juga banyak program yang kita arrange lah. So untuk, sebab tu saya kata tadi, untuk nak dapat dunia kena ada ilmu, untuk nak dapat akhirat pun kena ada ilmu, dan untuk dapat dua-dua apatah lagi kena ada ilmu. So semua ni adalah majlis ilmu, okay, yang anda akan disuap. Sampai nak termuntah kadang tu anda disuap dan diberi ilmu supaya kita dapat kefahaman insya-Allah. Okey, saya just letak beberapa testimoni lah untuk yang tengok, untuk yang anda dapat iktibar, untuk dapat inspirasi masalah bukannya hanya berat badan, walaupun kita tengok obviously 83.7, 69.4, tapi alhamdulillah kita tengok liver profile banyak sangat perubahan. Okey, daripada ALP, alkaline phosphatase daripada 152, ALP turun 88. Okay, ALT daripada 117 ALT 21, Masya Allah. GGT daripada 264, GGT kepada 38. So ni yang saya kata tadi, liver regeneration tu, liver hati, sel-sel hati yang dah rosak tu, dia boleh pulihkan balik kalau kita jaga kita punya pemakanan yang padat dengan nutrisi, insya-Allah. Okay. Inilah saya tunjuk contoh-contoh so anda boleh tengoklah apa bezanya, okey, apa sebenarnya perubahan yang berlaku, kolesterol pun turun, triglyceride, LDL semua kita boleh tengok dengan jelas Okey. Ni saya nak tunjuk satu lagi ni. Okey, tahniah juga ni actually Kak Sadiah lah Kak Ayah. She's 61 years old so kita tak boleh kata orang muda saja boleh jaga kesihatan ni, no. Orang yang dah berumur 61 tapi masih ada semangat yang kental. Beliau daripada tengok kolesterol, saya nak tunjuk kolesterol. Total kolesterol masa mula-mula buat program 8.8 ni, 8.8. Alhamdulillah after program nampak tak 4.7. Banyak ke sikit ni turun ni? 8.8 ke 4.7 beza Dan juga LDL daripada 6.4 ke 3.0. So bagi anda yang ada blood result yang tak cantik tadi kita dah belajar baca blood result yang tak cantik itu jangan sedih sebab insya-Allah anda jaga betul-betul pemakanan dan good healthy lifestyle, insya-Allah kita boleh bantu. Okey, ni adalah saudara Zamri. Alhamdulillah tengok total kolesterol beliau daripada 6.0 total kepada 3.2. LDL daripada 4.1 ke 2.9. Subhanallah. Nampak beza kan? Nampak 10 tahun muda. Okey. Yang pentingnya dalaman tu sihat. Okey, 4.1 to 2.9. So risiko untuk dapat heart attack dan sebagainya akan berkurangan Dan bila kita reverse kita punya darah kita, kesihatan kita pun akan improve. Okay, kesihatan tu bukannya saja kesihatan lemak dan sebagainya, tapi nampak tak skin, kesihatan kulit kita. So sahabat kita ni beliau ada masalah dengan psoriasis, masalah rambut dia gugur, tak tumbuh dan sebagainya sebab ada problem dengan skin. So alhamdulillah selepas beliau jaga, rambut tumbuh dengan elok sampai now ni, alhamdulillah. Okey, yang nak cari-cari, nak jaga kulit lah, nak slim lah, nak putihkan, glowing apa semua tak payah nak susah-susah, just jaga pemakanan. Jaga pemakanan, okey, insya-Allah sebab daripada dalaman tu dia akan ditranslatekan keluar, diinterpretasikan kepada kesihatan kulit dekat luar dan insya-Allah kita boleh nampak beza dia. Okey, nampak tak? Ni seorang guru dalam tim kita juga. Okey, alhamdulillah tahniah. Tahniah pada Saleh, ni Saleh dan tahniah pada Zila Alhamdulillah Cikgu Zila. Okey, tengok eczema adik kita ni, nampak tak beza dia? So siapa yang ada masalah kronik eczema, okey, sama ada what age, umur muda alhamdulillah lagi senang nak baiki sebab skin turnover dia lagi cepat sebenarnya. Tapi insya-Allah kena sabar sebab benda ni dia bukannya dalam masa sehari dua dan eczema dia up and down dia ada dia punya relapse dia dan sebagainya.
So alhamdulillah clear. Okay, nampak Okay, so ni salah seorang peserta kita juga, adik ni baru umur kalau tak silap saya 17 18 lah. So beliau perempuan girl lah. So boleh bayang tak? Psoriasis. Setelah beberapa tahun nampak psoriasis bila tumbuh dia gatal dan sebagainya. Tapi alhamdulillah after 1 week nampak tak beza? Clear up Okay, jaga pemakanan, jaga lifestyle dan sebagainya. Untuk masalah yang tak ada anak, zuriat dan sebagainya, insyaAllah boleh bantu juga UPT positif dan sebagainya. Ni yang fresh. Yang fresh, alhamdulillah. Tahniah sangat. Tahniah, nampak tak beza? Saya tak payah cerita lah kot sebab you all memang dah boleh nampak sendiri. Nanti blood result bila dah ada blood result nanti saya akan up juga. Tapi physically kita boleh nampak dan internally kita boleh nampak beza dia So bila dah baik keradangan apa semua dalam badan, nampak tidur yang lebih berkualiti, membuang air besar dengan lebih baik, ukur lilit perut dan sebagainya, masalah sakit lutut, inflammation dah kurang. So semua benda ni adalah perubahan-perubahan yang hanya orang yang buat saja yang rasa. Dan benda ni kalau kita tak cuba, kita tak rasa. So just decide sampai bila kita nak menanggung kita punya kesakitan dalaman kita ni, insyaAllah. Ni saya sendirilah, saya tak cakap orang lain. Saya sendiri pun teruk juga kesihatan saya dulu. Masa saya 70 kilo ni, saya punya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, saya semua dah borderline. Dan dengan berat badan dan sebagainya, 70 kilo. Dan alhamdulillah about 20 kilos lah turun. Alhamdulillah naik turun jugalah, tapi insyaAllah dia stabil. So yang pentingnya saya punya blood result saya alhamdulillah dah normal semua sekarang ni daripada blood sugar yang tinggi dan sebagainya. So insyaAllah Dan bagi yang baru yang belum lagi kenal apa program ni, alhamdulillah dia adalah program pemakanan di mana kita balancekan hormon kita dan jangan risau sebab makanan-makanan yang dalam program ni yang kami akan ajar anda adalah makanan-makanan yang sedap. Okay, insyaAllah. Saya rasa tu saja kot. Ada yang nak tanya soalan tak? Ataupun ada yang dalam, saya tengok dalam chat box. Okay Fiza, boleh. Couple tunnel. Okay, sekejap saya stop share dulu. Okay. Saleh, okay. Aina, couple tunnel, yes. Couple tunnel syndrome ni masalah yang berkaitan dengan inflammation juga. So just be careful sebab Aina ada kena stabilizekan blood sugar dan sebagainya, nanti dia akan improve insyaAllah sebab dia part of the inflammatory punya reaction juga dalam nerve dalam saraf. Okay. Apa dia Aina? Okay. Okay Eda, apa maksud non-HDL? Non-HDL adalah result yang selain daripada high density lipoprotein. Maknanya result-result lain lah. Certain labs dia tulis non-HDL, maknanya mungkin result LDL, VLDL. So dia beza yang tu je, dia tulis LDL dengan non-HDL. Okay, so kalau Eda ada blood result tu boleh snap gambar nanti PM. Okay. Sekejap Spiderman, betul. Filem Spiderman kan baru ni. Spiderman, yes. Okay, ada soalan lain tak? Cicak Man, salah tu Ustaz. Spiderman. Okay, ada soalan lain ke? Kalau hyperthyroid dengan hypothyroid dia ada berkaitan dengan, yes. Encik Kamal, saya tak sempat nak tunjuk sini thyroid function test. Banyak lagi yang saya tak tunjuk ni. Saya nak tunjuk thyroid function test, ada tumor marker, ada result-result yang berkaitan dengan x-ray dan sebagainya, tak sempat nak tunjuk. Tapi hyperthyroid dengan hypothyroid kita tengok thyroid function test ataupun kita panggil TFT. So dalam TFT tu kita ada result T3, T4, TSH. So kita tengok panel yang tu. Okay, dia ada result yang darah yang lain. Kalau Cik Kamal ada result thyroid function test, boleh snap gambar hantar pada saya lah, nanti saya cuba bantu. Proteinuria tu macam mana? Sorry Ana? Proteinuria. Proteinuria tu adalah, Kalau tadi Umi sebut albumin je kan? ya. So albumin tu salah satu bentuk protein lah.
Dia dalam air kencing. So proteinuria ataupun lebih spesifik kita panggil albuminuria. Albumin. Oh. Dia salah So satu. nombor dia? Sorry? Nombor Nombor dia dia tengok berapa? pada julat dekat lab. Biasanya dia ada, dia punya normal range dia. Depends pada lab manalah Aina ambil. Tapi sepatutnya dalam urine tak boleh ada langsung protein zero. Cuma certain lab dia ada dia punya limit dia jugalah dalam micron berapa semua tu. Tapi normally punya tak boleh ada lah. Aina punya 3++. 3++ maknanya memang Pada tu kata naik balik, hari tu 2++, tu naik sikit. So kalau Sebab makanan. proteinuria ataupun albuminuria tu dia ada kaitan mungkin Aina stres, tak cukup tidur, makan tak jaga, cheating ambil burger ke kadang-kadang dia boleh juga ada benda tu. Okay, so just be careful Aina. Sebab kalau persistent proteinuria dia boleh bawa kepada reduce GFR tu. Kena jaga glomerular filtration rate tu. Be careful. Okay. Okay, rasanya tak ada dah kot. Blood test yang perlu dibuat. Yes, okay. Okay, so saya rasa tu saja kot. Soalan. Okay, soalan ESR, C-reactive protein test tu bukan standard blood test, i.e. kena specifically request to include in the, yes. Ya, betul. So ESR, CRP, tumor marker, HbA1c, certain lab dia tak letak dalam standard package. Kita kena personally request. Kena personally request, so biasanya dia akan tambah lah. Okay, dalam standard package. Ataupun depends lah, kadang-kadang package yang mahal sikit, dia akan ada letak terus. Tapi for those of you yang nak start HD, katakan cuba tanya dulu coach masing-masing. Check dulu, katakan you all ada package, okey tak package ni coach, saya nak ambil. So nanti coach anda akan check lah better dia dah include ke belum. Okey lah, tak adalah dah tengah malam dah. So kalau ada apa-apa nak tanya, boleh PM sajalah Saya rasa tu saja kot malam ni. Kalau ada apa-apa yang terasa, ada apa-apa yang tak kena, yang tak betul saya tengok ramai juga ni medical doctor dekat sini ni. Kalau saya ada tersilap cakap, tersilap bicara minta maaf banyak-banyak, boleh PM saya tahu untuk betulkan saya tak ada masalah So mana-mana fakta yang salah ke, you all just boleh PM me sebab kita sama-sama belajar lah saya rasa itu saja, insya-Allah ada rezeki nanti kita jumpa lagi di lain kali. Saya just nak remind kalau anda yang nak join kelas akhir nanti, kelas akhir bulan ni yang saya nak buat khusus akhir bulan nanti saya akan buat detail dan ada banyak lagi info yang anda akan dapat sebab saya akan masukkan dalam tu macam mana cara perawatan perawatan maknanya kalau uric acid tinggi apa yang kita patut buat, all the do's and don't, okay, apa yang kita dah salah buat selama ni, semua tu kita akan reveal masa akhir bulan nanti insya-Allah. So bagi nama bagi yang nak menyertai dan pastikan anda ada blood result masing-masing. Tak ada bayaran tapi anda cuma kena ada blood result saja sebagai bukti yang anda istiqamah ataupun betul-betul committed untuk belajar. Okay, so terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Terima kasih pada Ida, Aina dan beberapa orang lagi yang onkan mic, suka tengok you all InsyaAllah. So insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Sama.